اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون له عملا دون ذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Maka sebutlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Maka kami beri Nabi Allah Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu. Dan masing-masing dari mereka berdua
Kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak. Dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Dan kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya. Dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya, serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu. Dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihi, yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Masih lagi Allah Ta'ala menyebut dan membilang-bilang nikmat yang Allah kurniakan kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam sebagai satu rahmat dan sebagai satu kurniaan. Bahkan sebagai satu limpahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam, supaya mereka mengetahui bahawa ujian berat yang mereka hadapi dalam menghadapi kaum masing-masing, dalam menghadapi ujian-ujian dakwah, maka tidaklah menandakan bahawa Allah membiarkan mereka. Bahkan Allah Ta'ala telah merahmati mereka dengan pelbagai nikmat. Kerana kebiasaan manusia, bila dia diuji dengan kesusahan, dia rasa dia telah ditinggalkan oleh Allah. Dia rasa Allah Ta'ala tak sayang. Dia rasa Allah Ta'ala tidak mendengar lagi doanya. Maka ini fitrah manusia. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ad-Duha, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Wadduha, dan demi waktu duha, dan malam apabila melabuhkan tirainya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan Tuhan kamu tidak sekali-kali marah pada kamu. Maka bila kita manusia secara umum, kita kena musibah, kita kena ujian, kita kena perkara yang kita tak sukai, kita rasa macam Allah Ta'ala biarkan kita. Kita rasa macam kita bersendirian. Walau kita lupa nikmat-nikmat yang banyak yang Allah bagi, yang menandakan kasih sayang. Umpama kita macam seorang anak manja ni, yang ayah beri semua benda, ada satu benda ayah tak beri, kita kata ayah tak sayang. Padahal basikal ayah bagi, motosikal ayah bagi, duit belanja bagi. Tapi ayah ni tak bagi pergi Langkawi je minggu ni. Kita rasa ayah tak sayang saya. Kenapa tak bagi pergi Langkawi? Contoh. Maka bila Allah Ta'ala membilang nikmat-nikmat ini, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kerana Rasulullah kita tahu mengalami tribulasi yang berat dalam menghadapi musyrik Mekah. Maka Allah Ta'ala ceritakan pada Rasulullah kisah Nabi-Nabi dulu. Bagaimana Allah pelihara mereka, bagaimana Allah jaga mereka, bagaimana Allah menangkan mereka. Dan bagaimana Allah beri nikmat pada mereka. Dan nikmat ini tidak putus-putus dengan pelbagai bentuk nikmat. Wa imma nikmat yang berupa diselamatkan daripada kejahatan kaumnya, kezaliman kaumnya, atau nikmat tadi berupa mukjizat-mukjizat yang pelbagai.
Atau nikmat tadi dipindahkan ke tempat yang lebih selamat, ke negeri yang penuh berkat, sebagaimana kita kisahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Atau nikmat itu berupa keturunan yang baik, sebagaimana kita ceritakan keturunan Ibrahim, lahirnya Ishak, lahirnya Yaqub, lahirnya Ismail. Maka seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi SAW, lihat, kami tidak pernah putus memberi nikmat kepada setiap hamba kami yang soleh. Dan juga ia adalah peringatan bagi kita. Sebalik kita ditimpa dengan ujian atau suatu takdir yang kita tak suka, maka jangan mengeluh. Jangan kita nampak tu macam musibah sehingga kita lupa menghitung membilang nikmat yang banyak yang lain. Maka belajarlah daripada para nabi, para rasul dan orang soleh. Waktu mana mereka ditimpa dengan sedikit ujian, mereka menginsafi dengan banyaknya nikmat yang lain. Sebagaimana kata salah seorang daripada ulama tabi'in terkenal, Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana ditimpa ujian dengan kematian anaknya dan kehilangan kakinya. Dia kata, ya Allah, engkau telah mengambil salah seorang anakku tapi masih mengekalkan 6 orang yang lain. Ya Allah, engkau mengambil sebatang kakiku tapi masih meninggalkan kaki dan tangan yang lain sebagai satu syukur. Baik kita dalam menghadapi ujian hidup, bila kena sikit, maka jangan duk mengeluh panjang, duk bergolek kerana kesedihan. Tengoklah nikmat yang banyak. Baik, kembali kepada ayat kita. Yang kita bacakan pada malam ini bermula ayat 78 sehingga ayat 84. Yang merupakan kisah kelima dan kisah keenam. Iaitu kisah Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihissalam. Ini satu kisah yang merupakan kisah kelima pada malam ini. Dan kisah Nabi Allah Ayyub alaihissalam yang merupakan kisah keenam. Maka kita lihat bagaimana Allah membilang-bilang nikmat yang diberikan pada Nabi-Nabi ini alaihissalatu wassalam sebagai satu tasliyah, kabar gembira pada Rasulullah. Kalau Nabi-Nabi itu diberi nikmat, engkau wahai Rasulullah akan diberi nikmat lebih banyak. Akan diberi nikmat lebih banyak. Dan sepakat para ulama bahawa Nabi SAW mendapat mukjizat paling banyak berbanding Nabi-Nabi lain. Wa mu'jizatuhu kasiratun gharab. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dan mukjizat Rasulullah itu banyak tidak terkira. Antaranya ialah Al-Quran yang melemahkan manusia. Maka Allah kata, wa Dawud wa Sulaiman. Dan bacalah wahai Muhammad kisah Daud dan kisah Sulaiman. Idh yahkumani fil hars. Ketika mana dia menghukumi dalam perkara yang berkait dengan tanaman, kebun dan ladang. Idh nafashat fihi ghanamul qaum. Ketika mana ia dibinasakan oleh kambing, dimakan oleh kambing. Sebahagian daripada mereka. Wa kunna li hukmihim syahidin. Kami menjadi saksi kepada apa yang telah diadilinya. Kisahnya, dua orang lelaki datang bertemu dengan Nabi Allah Daud. Dan mengadu, lelaki pertama ialah pemilik kebun. Lelaki kedua ialah pemilik kambing. Di mana pemilik kambing tadi telah makan kebun ataupun tanaman pemilik kebun. Sehingga habis binasa, dia makan habis. Bila makan habis, maka pemilik kebun ni tak puas hatilah. Maka dia mengadu kepada Nabi Allah Daud supaya menghukumi. Dan ianya berlaku pada waktu malam. Kambing ni lepas waktu malam, dia pun masuk kebun orang, dia makan. Kita tahu bahawa kambing-kambing atau lembu ke, dia akan makan belaka. Walaupun secara hukum Islam, kalau kita sebut secara hukum Islam, apa yang dimakan oleh kambing, apa yang dimakan oleh lembu, maka tidak dianggap sebagai dosa. Makna kambing tu tak berdosa apa-apa. Kambing tu tidak dianggap salah apa-apa. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, al-ajma' juruha jubah. Bahawa binatang-binatang semua perbuatannya tak dikira dosa. Binatang ni kalau dibuat benda tak berdosa. Maknanya kalau kambing tu dimakan tanaman orang, dia tak kata, oh ni kambing makan haram. Kambing tak makan haram. Yang makan haram ni kita. Makan rasuah. Kambing ni kalaupun dimakan bunga orang,
dia makan mutabak orang, dia makan kuih-kuih orang, kita tak kata kambing tu makan makanan haram. Sebab tidak tercatat hukum pada binatang. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan bahawa binatang semuanya perbuatannya hadar, yakni tidak dikira dan tidak dianggap salah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, al-ajma' jurhuha jubar. Binatang-binatang itu kesalahannya tidak dikira. Dia salah lah orang kata, ustaz, kambing ni makan syubhah, maka kita tak boleh sembelih ustaz, sebab dia makan makanan orang. Tak boleh, tak betul. Baik, bila penghuni ataupun pemilik kebun mengadu kambing tadi menyerang kebun dan makan, maka Nabi Allah Daud menghukumkan dengan satu hukuman. Apa hukumannya? Bahawa kambing tadi automatik menjadi milik tukang kebun, menjadi milik pemilik kebun sebagai dhaman ganti rugi. Kambing ni dimakan pada malam hari. Maka terus dihukum bahawa kambing ini dimiliki oleh pemilik kebun. Baik, Nabi Allah Daud berijtihad. Ijtihad yakni cari keputusan terbaik. Tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman berijtihad sebaliknya. Ini kalau kita ikut dari sudut hukum mahkamah, kita ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah agung, persekutuan, rayuan. Dia setiap mahkamah ni dia boleh membatalkan hukum mahkamah yang lain. Maka itu dibenarkan dalam Islam. Dia panggil naqdul hukum. Artinya kalau mahkamah ni dia kata dia jatuhkan hukuman 10 tahun. Naik pula ke mahkamah tinggi membebaskan tanpa melepaskan. Naik pula mahkamah rayuan kata tak, bebas, tak sabit kesalahan. Naik pula mahkamah persekutuan kata tak, dia salah, penjara 2 tahun. Tok hakim ni masing-masing beri hukuman yang berbeza. Apakah hakim ni berdosa? Tak berdosa. Sebab masing-masing berhukum berdasarkan ilmu mereka. Sebab itu kita dalam Islam memang ada benda tu yang kita praktik hari ni dari sudut undang-undang. Tuan-tuan kan bila seorang tu masuk mahkamah, dia tak puas hati keputusan mahkamah ni, dia pergi mahkamah lebih tinggi sampai mahkamah persekutuan atas sekali. Pergi mahkamah rayuan, lepas tu persekutuan. Maka last sekali yang dihukum. Mahkamah atas boleh kata mahkamah bawah tu terkhilaf dan memberi hukuman. Tersalah dan beri hukuman. Begitu, begini, begitu. Baik, apakah hakim yang beri keputusan berbagai tadi berdosa mereka? Sebab tak sama hukuman tak berdosa. Semua hakim itu betul. Berdasarkan ilmu. Baik, Nabi Allah Daud dihukum bahawa pemilik kambing ni, dia kena serahkan kambingnya semua kepada pemilik kebun. Tapi Nabi Allah SAW kata tak. Di mana pemilik kebun tadi, dia akan ambil kambing untuk satu tempoh. Sehinggalah pemilik kambing memperbaiki kebunnya, tanam balik pokok sampai tumbuh balik. Dalam tempoh tadi, pemilik kebun tadi boleh manfaatkan kambing. Susunya, bulunya, tapi bukan dagingnya. Maka Allah menceritakan tentang dua penghukuman dua Nabi. Kerana itu Allah kata, kalau kita lihat, wa Dawud wa Sulaiman, dan Daud serta Sulaiman, idh yahkuman, ketika mana kedua-duanya menjatuhkan hukuman, fil hars, pada isu yang berkait dengan tanaman, idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika dimakan oleh kambing sebahagian kaum, wa kunna li hukmihim syahidin, kami menyaksikan bahawa hukum mereka itu betul mereka. Betul, tak salah. Kemudian kata Allah, fafahamnaha Sulaiman, tetapi kami memberikan Sulaiman kepahaman yang lebih tajam. Maknanya Nabi Allah Sulaiman lebih bijak daripada Nabi Daud. Kepahaman. Dia, tuan-tuan sekalian, dalam istilah kita sebut ijtihad. Ijtihad beri pendapat. Ada pendapat orang ni lebih bernas daripada pendapat orang lain. Pendapat dia lebih bernas daripada pendapat orang lain. Ni pendapat ni pun betul, pendapat ni pun betul. Tapi salah satu pendapat betul. Tetapi dua-dua pendapat ini tidak salah. Dari sudut tak berdosa. Sama juga dalam hukum fiqh. Mazhab ni kata sah, mazhab ni kata tak sah. Contoh. Dalam bab sembahyang di Masjidil Haram. Kita tuan-tuan pergi Masjidil Haram sembahyang, kan jenis sembahyang jauh-jauh 4 km dari masjid. Apa hukum dia? Dalam mazhab kita, dalam mazhab Maliki, apa hukum seorang yang sembahyang dekat surau hotel? Tuan-tuan naik Zam-Zam Tower, dia ada surau tingkat 9. If I not mistaken lah. Kalau saya tak salah, lama dah tak pergi Mekah. Lebih kurang tingkat 9 lah lebih kurang. Ada surau tu.
dia punya mikrofon dia tu, dengar imam tu. Bukan memang semua hotel dekat Zam-Zam Tower tu dengar imam. Boleh tak sembahyang kat situ? Boleh tak sembahyang di situ? Baik, dalam mazhab kita tak boleh. Sebab terputus sah. Allahumma illa, melainkan musim haji memang sah sambung. Sah musim haji tuan tahu, sah ni sambung sampai ujung, sampai 5-6 km dia keluar masjid. Ini cerita bukanlah keadaan zahmah awi ataupun dalam keadaan kita sebut sibuk sangat. Baik, dalam mazhab Maliki boleh. Dengan syarat dia dapat dengar suara imam dan dapat melihat pergerakan imam. Boleh. Tapi kalau dia tak dapat melihat, maka makruh. Dia cuma dengar je, lihat tak. Dia duduk dengan jarak jauh, hotel 39 tadi. Surau 39 tadi. Baik tuan, ini khilaf ulama. Betul tak ni? Dua-dua betul. Tapi ada yang lebih tepat. Dan semua hukum, macam saya kata, semua dalam mazhab Islam. Imam mazhab kita Syafi'i kata sentuh batal wuduk. Jumhur ulama kata sentuh tidak batal wuduk, selagi mana tidak bersyahwat. Abu Hanifah pula kata sentuh kalaupun bersyahwat tak batal wuduk, selagi mana tak bersetubuh. Dan ini 3 pandangan ulama. Betul belaka tak? Betul belaka. Tapi mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Maka setiap ulama mereka berisytihad cari dalil untuk lebih tepat. Maka oleh kerana kita kat Malaysia, malam kita dah memang mazhab Syafi'i, kita pegang ini. Tentu batal. Mazhab Hanafi di India, di Pakistan tak batal. Mazhab Maliki juga tak batal, selagi mana tidak bersyahwat. Itu bila kita pergi haji, kita pun ngelak-ngelak sikit pakai mazhab lain. Tak batal. Atau setengah kata tak, kita pakai satu qaul lagi mazhab Syafi'i. Yang disentuh tak batal, yang menyentuh batal. Ini perbahasan ulama. Fake. Baik, pendapat ni kita nak kira macam mana? Betul tak? Ya, betul belaka. Semua betul. Sebab semua mengeluarkan pendapat berdasarkan dalil. Semua. Kita tak ada kata Syafi'i dia betul, Maliki tak betul. Hanafi tak betul. Tak, semua ada dalil. Tapi ada yang lebih tepat. Lebih tepat tadi, baik kalau kita sebut ada yang lebih tepat. Mana satu lebih tepat? Ia bergantung pada bagaimana cara kita menganalisis dalil. Mungkin di sisi kita ini lebih tepat. Di sisi mereka ini lebih tepat. Maka kesemua pendapat ini betul dalam Islam. Pendapat Nabi Allah Sulaiman betul. Pendapat Nabi Allah Daud betul. Tapi Allah sebut di sini, fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan ketajaman pemahaman pada Sulaiman. Baik, ini hukum dulu. Hukum ini sudah dimansuh. Hukum sekarang, kalau sekarang lah tuan-tuan dia beli kambing, pergi makan pokok orang kambing tadi. Apa hukumnya? Maka dilihat siang hari ke malam hari. Siang hari atau malam hari? Kalau sekiranya siang hari, maka pemilik kambing tak salah. Sebab kebiasaan kebun dijaga siang hari. Tapi kalau sekiranya kambing tadi makan malam hari, maka pemilik kambing salah. Sebab apa? Memang kebun tak jaga malam. Orang jaga siang je. Kambing ni patut malam tidur, masuk kandang. Kenapa boleh terlepas, terbebas? Maka hukum dalam mazhab kita, kalau kambing tadi makan tanaman orang, pada waktu malam, maka dia kena dhaman, bayar ganti rugi. Dia tak perlu ambil kambing, bayar dhaman, ganti rugi. Berapa kemusnahan dia makan rock melonnya, golden melonnya, kira-kira, tanya Haji Alik ni berapa ni? Dia kata 8,000 semua. Maka bayar 8,000. Bila kambing tadi makan pada waktu malam. Kerana kebiasaan kambing malam dia patut duduk dalam kandang. Tapi kalau kambing tu makan siang hari, tak kena. Sebab apa? Sepatutnya toke kebun ni, alik kena ada kat kebun. Yang dia tak duduk kebun kenapa? Salah dia. Itu hukum dalam mazhab kita Syafi'i. Ada pun hukum ni ialah syariat dulu. Syariat Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud. Daud AS kata, oleh kerana kambing ini makan tanaman, maka kambing itu diserahkan terus sebagai ganti rugi. Kambing itu kena serah. Nabi Allah SAW kata tak, diserah seketika sehingga pemilik kambing baiki tanaman tadi, tanam balik sampai subuh balik, maka baru boleh ambil semula kambing dia. Manakala tempoh penjagaan kambing tadi, pemilik kebun tadi boleh minum susu dia, boleh ambil bulu dia. Tapi tak boleh sembelih dia, tak boleh makan daging dia. Baik, ini penyelesaian. Baik, Allah Ta'ala cerita antara nikmat diberikan ilmu dalam bab qada. Tuan-tuan kita, kalau sebut qada yang ni, menyelesaikan perselisihan manusia, tak ramai orang boleh buat.
Kalau dua orang berbalah, orang yang mampu mendamaikan dua orang berbalah ini orang bijaksana. Sebab biasa kalau dua berbalah bukan senang. Silat hari bulan yang masuk campur dia pula kena belasah. Konon dia nak damaikan, dengan dia terlibat. Jadi orang yang diberi kebijaksanaan menyelesaikan masalah orang, maka ini adalah hikmah yang Allah berikan. Dia bergaduh, dia boleh jadi orang tengah, selesai. Apatah lagi dua parti gaduh, jadi orang tengah, selesai. Dua negara gaduh, dia boleh jadi orang tengah, selesai. Dua umat bergaduh, dia orang tengah, dia boleh selesai. Ini orang hebat. Ketika mana Rasulullah memuji Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi SAW, cucuku ini mendamaikan dua kelompok umat Islam yang besar yang berperang. Maka bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala mendamaikan antara golongan Sayyidina Ali dan golongan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhumah, berperang berbalas sehingga mereka berdamai dan bersatu. Jadi Sayyidina Hasan ni hebat, dia damaikan. Sebab itu Allah jadikan daripada keturunan Hasan lahirnya Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah atau Mahdi maksudnya yang mendapat petunjuk, yang lahir di akhir zaman daripada keturunan Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana Hasan ini seorang pendamai. Dia tak suka perang, dia tak suka tengok orang Islam bergaduh berperang. Dia mendamaikan. Ada orang memang dia tak suka orang Islam bergaduh tapi dia tak buat apa-apa, dia tengok TV je kat rumah. Saya tak sukalah ni gaduh. Awak sokong mana? Saya tak sokong dua-dua. Saya sokong bola sepak. Awak gaduh bola sepak pula. Ada orang dia tengok dua berbalah, dia tak rasa senang melainkan dia cuba damaikan. Kalau dia tak boleh damaikan dengan maksud berbaik, dia meminimumkan mudarat. Awak gaduh-gaduh lah, jangan sampai main tampar-tampar, lempang-lempang macam tu. Gaduh setakat masa-masa muka tak jumpa, okeylah. Meminimumkan. Maka ini orang hebat, orang bijak. Orang yang diperoleh hikmah. Dan inilah sifat pada Nabi. Para Nabi mereka ada satu kelebihan mendamaikan orang bergaduh. Sebab itu Rasulullah mendamaikan Aus dan Khazraj. Nabi mendamaikan pergaduhan Muhajirin dan Ansar. Nabi mendamaikan pergaduhan kaum tu, kaum ni. Sehingga semua menjadi satu umat. Semua menjadi berdamai dan menjadi aman. Kemudian kata Allah lagi, wa kullan Daud dan Sulaiman ataina hukman wa ilma. Kami kurniakan kepadanya kenabian dan kami kurniakan kepadanya ilmu. Ini nikmat. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayr. Dan kami memberi nikmat kepada Nabi Allah Daud AS. Allah sebut antara nikmat yang Allah beri kepada Nabi Allah Daud AS dua perkara. Yang pertama, ditundukkan gunung ganang dan burung-burung unggas yang berterbangan untuk berzikir bersama Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud suaranya merdu. Sebab itu Nabi SAW, mana-mana sahabat yang suara merdu, Nabi kata, laqad utiya mizmaran min mazamir ali Daud. Kamu ni mendapat serunai, seruling keluarga Daud. Kalau orang kita kan, kalau suara sedap dia panggil apa? Ni ada buluh perindu. Ni kat gigi dia ada buluh perindu. Arwah guru kami pernah kata bila dengar je suara sedap. Kita ada orang suara dia tak berapa sedap tapi sedap. Maksudnya dengar tu jadi berhantu suara dia. Suara dia. Kata guru kami ni barangkali dia letak buluh perindu kat gigi dia. Barangkali. Bukanlah maksud betul, maksud dari sudut memuji orang suara sedap. Kan kita sebut dalam pepatah kita suaranya bak buluh perindu. Tuan-tuan pernah dengar buluh perindu? Tak benar ni. Saya tak tahu buluh macam mana, buluh perindu macam mana. Bentuk suaranya, indahnya, yang dibuat seruling. Bila ditiup, dikeluarkan bunyi yang indah. Bunyi yang ajaib. Maka Nabi SAW, bila ada sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari suara sedap, Nabi kata, kamu ni diberikan seperti suara keluarga Daud. Sebab orang yang paling lunak suaranya dalam dunia ialah Nabi Allah Daud AS. Suaranya sedap sehingga gunung ganang tunduk dan melantungkan kembali zikir. Kalau kita tuan-tuan, gunung ganang pun berzikir kita juga. Dia macam kata gema. Tahu gema? Eko. Bunyi eko tu. Kita jerit. Hoi, dia pun hoi balik kita. Jerit. Itu pantulan. Tapi Nabi Allah Daud AS, waktu dia berzikir, gunung berzikir. Dia bukan pantulan. Zikir. Kalau pantulan kita sebut sekali, dia pun sekali lah. Ni dia terus zikir. Bahkan kadang-kadang Nabi Allah Daud tenang dengan zikir gunung. Nabi Allah Daud kata pada gunung, zikirlah kamu. Maka dia zikir dan dia tenang. Kita tuan-tuan kadang-kadang tenang dengan zikir kita ucap.
Kadang-kadang kita tenang dengan zikir orang sebut. Kita dengar geng-geng kita zikir atau zikir, maka kita pun tenang. Kita pun gembira. Kita pun boleh tidur dengan nyenyak zikir dia. Nabi Allah Daud memerintahkan gunung Ganan zikir dengan dia. Dan kadang-kadang Nabi Allah Daud suruh gunung tu zikir bersendirian, zikir. Dan demikian juga burung-burung bila mana Nabi Allah Daud berzikir, turut berzikir dengan Nabi Allah Daud. Maka ini kehebatan nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Daud AS. Dan kata Allah, wa kunna fa'ilin, dan kami berkuasa mengadakannya. Sebab kita akan tertanya-tanya, macam mana Ustaz pokok boleh bercakap? Pokok boleh berzikir, gunung boleh berzikir, ni boleh berzikir. Allah jawab, wa kunna fa'ilin. Kami berkuasa melakukannya. Kami yang buat. Sebab itu dalam ayat-ayat yang lain, bila mana Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan suratul Isra, surah ke-17 ayat 44, Allah kata, semua ciptaan Allah itu memang bertasbih memuji Allah. Tapi kamu yang tak faham tasbih mereka. Sebenarnya semua makhluk yang Allah ciptakan, sifatnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah SWT. Cuma kita tak faham bahasa mereka. Pokok keluarkan tasbih, katak keluarkan tasbih, ikan keluarkan tasbih. Sebab itu Nabi kata apa? Fa inna la taqtulu dhafabi'a fa inna nakihaha tasbih. Jangan kamu bunuh katak. Kerana suara katak itu ialah tasbih. Yang dia bunyi ong-ong tu, itu adalah tasbih kepada Allah SWT. Tapi kita tak faham. Kita pun boleh kata suara tak sedap macam katak. Kita ni. Siapa kata suara tak sedap macam katak? Katak tu zikir. Akhirnya bertentangan apa yang Rasulullah kata. Katak tadi sebutan suaranya ialah zikir pada Allah. Apakah kita nak hina suara yang berzikir pada Allah? Ni katak. Tapi dah jadi bahasa kita. Kita kata bodoh macam lembu. Suara tak sedap macam katak. Nanti turun hujan lah. Tuan-tuan kalau menyanyi tak sedap turun hujan, senang, tak payah solat istisqa. Suruh menyanyi je. Orang yang mampu turunkan hujan ni untuk wali. Dengan sebab berkat doa dia. Tapi orang kita dah sinonim dengan ayat tu. Tanpa kita kaji balik, ya, setengah-setengah peribahasa kita, setengah-setengah bidalang kita, setengah-setengah ayat perumpamaan kita yang tak tepat, yang kurang tepat, kita duk masih layang lagi. Kita tak boleh lagi suara tak sedap macam katak. Kerana suara katak tu tasbih. Macam mana kata tak sedap? Suaranya nyaring, membelah waktu malam. Bukan kadang-kadang menghilangkan ketakutan kita. Malam sunyi bunyi suara katak, hilang ketakutan. Dan kadang-kadang menenangkan kita. Kita tahu lepas ni hujan ni. Kerana katak ni bertasbih, memohon hujan kepada Allah. Mohon hujan. Dan bila mana-mana suara yang mampu menurunkan hujan, ini suara barakah. Lepas tu kita solat istisqa, doa biar turun hujan. Barakah. Maka ini kita katakan bagaimana setiap binatang itu bertasbih pada Allah. Kemudian Allah menyebut nikmat yang kedua Nabi Daud. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Dan kami ajar pada Nabi Daud cara membuat baju besi untuk kegunaan kamu, lituhsinakum min ba'sikum, bagi mempertahankan, menjaga tubuh badan kamu ketika peperangan kamu. Fahal antum syakirun, apakah kamu bersyukur? Dulu tuan-tuan, baju besi ataupun kita sebut sebagai protection ni, dia cuma sekeping besi. Macam kita sebut penyangga. Pegang penyangga, turs. Orang Arab panggil penyangga, bila datang panas, tahan ni je. Maka Allah ajar Nabi Daud bagaimana daripada penyangga ni, letak kat badan, jadi baju. Yang kita sebut hari ni baju kalis peluru, sebagai contoh. Baju kalis senjata tajam. Siapa yang pertama buat? Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud bentuk, lembutkan dia, sehingga menjadi baju. Dan boleh dipakai sebagai satu rahmat dalam peperangan kerana meminimumkan kematian. Tetap perang akan berlaku mati. Tetapi dalam syariat Islam, Islam meletakkan beberapa perkara untuk meminimumkan kematian. Meminimumkan. Kerana itu Nabi SAW ajar kita jangan bunuh perempuan. Supaya perempuan tidak terlibat di mangsa perang. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh orang beribadat di rumah ibadat masing-masing. Dan jangan kejar musuh yang lari. Dan jangan bunuh yang mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu kalau kita susuri peperangan yang dilalui oleh Rasulullah, minimum kematian. Minimum. Tetapi bila berlangsung perang dunia pertama dan kedua,
sehingga berlaku perjanjian antarabangsa yang mereka cuba gubal untuk mengurangkan kematian dan peperangan. Dan mereka mengharamkan penggunaan senjata pemusnah. Mereka mengharamkan penggunaan sekian bom tempat orang awam bla 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 untuk meminimumkan kematian. Sehingga kalau perang berlaku, biar yang mati cuma tentera, bukan orang awam. Maka disepakat manusia dalam hal ini. Al-Quran telah menyebut antara nikmat yang Allah jadikan. Sebab sifat berperang manusia ni sifat memang perangai kita suka berperang. Bergaduh ni perangai manusia. Memang suka bergaduh. Macam mana kita cuba kontrol biar hari ni tak bergaduh orang. Elok-elok gaduh saja lah. Niat tak nak gaduh. Agak suka. Tapi kita nak meminimumkan mudarat bila bergaduh. Biar kalau boleh setakat mulut. Macam tu. Biar kalau boleh taklah sampai mati. Maka nikmat Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Allah Daud buat baju besi, meminimumkan kematian. Maka tak ramailah mati bila berperang. Baik di kalangan tentera Nabi Allah Daud, bukan tentera lain. Sebab yang penting perang ni menang je. Bukan kira nak banyakkan berapa yang mati. Menang selesai lah. Macam tuan-tuan tengok orang main tinju. Orang main bertumbuk dan gelanggang. Yang penting menang, dia tak suruh mati. Sebab tu setiap undang-undang ada ni. Di glove dia pakai mesti setebal ni. Supaya setiap tumbukan tak boleh membunuh. Referee mesti hentikan kalau dapati bahaya. Stop. Sebab nak beritahu menang je. Dan berapa round tu cuma 3 round je boleh. Setiap round 5 minit je. Mesti itu, mesti doktor, mesti rawat kalau dapati ada kecederaan dan membatalkan perlawanan. Ini semua untuk mengelakkan mati. Walaupun sukan-sukan itu tetap haram hukumnya. Sukan tinju ke, sukan bertumbuk-tumbuk. Walaupun tuan-tuan minat ustaz bertumbuk-tumbuk, itu hukum haram kerana memberi mudarat. Sama ada jangka masa singkat ataupun panjang. Dia tetap beri mudarat. Yang main tinju semua kena Parkinson. Semua kena penyakit tu, penyakit ni. Sebab tu Islam mengharamkan. Jangan suruh anak-anak lah kerja bertinju, dapat duit banyak, tak payah. Tak payahlah suruh anak-anak berlawan-berlawan dengan orang untuk dapat duit. Itu bukan cara rezeki yang halal. Itu rezeki yang haram dan syubhah. Jadi kita tak. Kalau kita minat pun ini bukan sukan yang patut kita minat. Tumbuk-tumbuk orang ni. Kemudian kita lihat. Bila Allah Ta'ala sebut 2 nikmat Nabi Daud, Allah sebut pula nikmat Sulaiman. Tadi Allah sebut nikmat yang antara Daud dan Sulaiman ada. Dua-dua ada. Bijaksana dalam berhukum. Kemudian nikmat khusus pada Daud. Kemudian nikmat khusus pada Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha asifah. Dan bagi Nabi Allah Sulaiman dikurniakan angin kencang. Yang angin yang mampu membawa Sulaiman ke tempat yang mana dia nak. Tajri bi amrihi, bergerak dengan arahannya. Ilal ardillati, kepada tempat yang kami berkati padanya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, kami mengetahui setiap sesuatunya. Dan nikmat kedua Allah beri pada Nabi Allah Sulaiman, wa minasyayatin, dan di kalangan syaitan-syaitan, yakni jin-jin, man yarusuna lahu, yang menyelam ke dasar lautan, dan mengeluarkan mutiara, wa ya'maluna amalan duna dzalik, dan jin-jin, setan-setan yang membina bangunan, yang membina binaan-binaan, yang membina puriuk-puriuk besar, yang membina pinggang-pinggang besar. Sebab Nabi Allah Sulaiman, dia buat puriuk besar, pinggang besar, jadi macam satu bentuk lambang negara. Itu Ayah Pen ikut. Ayah Pen pun buat puriuk besar, kendi besar, ikut macam Nabi Allah Sulaiman buat. Tapi dia buat tu dah tak besar lah sangat, tapi besar lah pada biasa. Itu kan kalau kita tuan-tuan setengah-setengah negeri, dia nak tunjuk lambang pelancongan, dia buatlah benda besar. Kita pergi Batu Pahat, tengok tangan besar, Batu Pahat besar. Nak tunjuk itu Batu Pahat. Tuan-tuan pergi Batu Pahat lah. Tuan-tuan pergi tempat ni pula, dia buat ni gambar sotong besar, atau penyu besar. Atau dia buat gambar reha besar, pergi Kota Baru reha besar. Sebagai satu tanda. Pergi negeri ni pula, dia buat apa pula yang besar? Gading besar, pergi Pahang, dia buat gading besar. Sebab negeri tu negeri gajah, Tok Gajah. Kita pergi negeri mana? Dia ada je benda-benda yang mereka jadikan sebagai satu tanda negara. Maka Nabi Allah Sulaiman, negara dia semua buat binaan besar-besar. Puyuk besar, kendi besar, pinggang besar, semua besar-besar. Siapa bina? Jin. Jin jadi pekerja binaan. Dan mengeluarkan mutiara dari lautan. Jin. Tak payah pakai oksigen. Mereka ada jin namanya jin laut. Jin laut dia boleh menyelam dalam dan mengeluarkan mutiara yang paling hebat.
Baik, Nabi Allah Sulaiman dia bukan bela jin atau bela syaitan, dia menguasai syaitan. Bela lain, kuasai lain. Ada orang macam kita haram bela jin sebab kita tak kuasai jin. Tuan-tuan tengok orang yang ada bela jin, bela pelesik, bela hantu raya, tak kira lah bela apa benda pun. Yang bela toyo, yang bela syaitan, hukumnya haram dengan sepakat ulama. Habis Nabi Allah Sulaiman tu, Nabi Allah Sulaiman bukan bela. Nabi Allah Sulaiman menguasai untuk menghina alam jin, alam syaitan yang derhaka. Kalau mereka engkar, maka mereka akan dipanah petik, atau Nabi Allah Sulaiman akan rantai kaki mereka dan memenjarakan mereka. Jadi Nabi Allah Sulaiman menguasai jin. Ada pun orang macam kita tak boleh kuasai jin. Sebab itu Tok Bomo ni tuan-tuan, cerita Tok Bomo ni. Bila mana dia tua, maka jin makan tuan. Itu cari pengganti tu. Dia dah tak larat nak kawal jin dia, maka jin dia makan diri dia. Sebab dia tak menguasainya. Dia cuma ada perjanjian dengannya. Sebab tu yang bela-bela hantu, yang bela-bela jin, mereka cuma ada perjanjian, mereka tak kuasai. Sebab itu mereka buat perkara syirik, perkara khurafat. Bahkan mereka terpaksa ikut cara jin, syarat-syarat jin. Ni semua mereka ni kena ikut syarat jin. Nabi Allah Sulaiman dia tak ikut syarat jin. Sebab dia kuasai. Orang yang menguasai tak perlu syarat. Tak perlu syarat. Sebab dia kuasai. Tapi orang yang kita katakan sama-sama kuat ni, sama-sama rasa kuat, dia kena ada syarat. Maka jin bagi syarat. Ni nak bela toyo, syaratnya kena minum darah banyak ni. Syaratnya dia boleh curi duit tapi tak boleh banyak. Tak boleh suruh toyo curi kat bank. Tak boleh. Curi rumah orang. Lepas tu tuan-tuan tak dengar toyo curi bank. Tak pernah. Dan dia, ni cerita toyo lah. Saya ambil daripada orang bela toyo ni. Dia tak boleh ambil duit banyak, dia kena tinggal sikit. Kalau ambil duit banyak tu, bini kita lah tu. Ambil habis. Atau mungkin laki kita lah tu ambil. Tapi kalau jenis toyo, dia ambil sikit, tinggal sikit. Toyo dia tak boleh ambil semua. Yelah, toyo kan budak kecil. Mana boleh duit banyak-banyak? Jadi ini syarat-syarat dia. Syarat. Yang mereka menteri syarat. Jadi kalau kita ataupun kalau setengah orang, dia nak kata boleh bela jin Ustaz sebab Nabi Allah Sulaiman bela. Nabi Allah Sulaiman tak bela. Dia menguasainya. Dan jin ini bekerja untuknya. Dan tak boleh lawang dia. Kalau lawang dia, maka dia penjara, dia akan dirantai dan dia akan diazab oleh Allah dengan panah petir dan mati. Dan mereka takut. Sebab itu mereka tu bekerja di bawah pengawasan Sulaiman. Mereka tak boleh buat apa-apa. Jadi jangan samakan. Ini dua nikmat besar yang Allah sebut. Banyak lagi nikmat. Ini dua nikmat besar yang Allah sebut kepada Daud dan kepada Nabi Allah Sulaiman. Wa kunna lahum hafizin, dan kami menjaganya. Kami pelihara Sulaiman. Kami mengawasi setiap perbuatan jin, syaitan yang mesti berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Baik, lepas Allah Ta'ala cerita kisah Daud, kisah Sulaiman alaihi wassalam, maka Allah menyebut pula nikmat yang Allah berikan pada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Pada kisah yang ke-6. Wa Ayub, dan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub disebut dalam Quran 4 kali. Dalam surah An-Nisa, dalam suratul An'am, dalam surah Anbiya yang kita baca pada malam ini, dan dalam surah Sad yang akan datang. 4 kali nama Ayub alaihissalam disebut. Nama Ayub yang sebenarnya ialah Ayub bin Anus alaihissalam. Setengah pakar sejarah menyatakan nama Ayub sebenar ialah Ayub bin Amus alaihissalam. Nabi Allah Ayub, Nabi yang kaya raya. Nabi kaya raya, dan Allah kurniakan kepadanya dengan 14 orang anak. 7 lelaki, 7 perempuan. Dan paling kaya, tiba-tiba Allah uji Nabi Allah Daud. Nah, Allah uji Nabi Allah Ayub. Setengah riwayat menyatakan diuji selama 18 tahun. Ini berdasarkan satu hadis. Setengah menyatakan Nabi Allah Ayub diuji selama 13 tahun. Setengah menyatakan diuji selama 7 tahun lebih. Mengikut beberapa riwayat. Dan setengah ulama kata Nabi Allah Ayub dia kena sakit 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Apakah penyakit yang menimpa Nabi Allah Sulaiman? Kata Imam Qurtubi, ada 17 pendapat dalam menerangkan jenis penyakit dia. Penyakit apa yang Nabi Allah Ayub? Sebab dalam Quran tak sebut penyakit apa. Hanya disebut
Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit, engkau Tuhan yang pembelas dan pengasih. Penyakit apa tak disebut. Tetapi sepakat ulama, penyakit Nabi Allah Ayub bukan penyakit yang menjadikan manusia jijik tengok dia. Maka tak betul lah riwayat bahawa Nabi Allah Daud berkulak kulit dia lalu keluar ulat letak balik dalam tu. Tidak betul. Sebab para Nabi SAW mereka tak akan dikena dengan musibah yang menyebabkan manusia lari daripada mereka. Yang mereka memang penyakit. Lari itu sebab orang tu berpenyakit, bukan kerana keji penyakit. Beza. Kita memanglah kalau kita tak sihat, orang pun tak ajak kita ngeteh. Mana orang lari daripada kita. Tapi bukan jijik kerana penyakit tu. Kerana dah tak seronok kawan orang dia sakit. Kalau tuan-tuan tahu kawan-kawan kita sakit, kita nak ajak ni ngeteh. Tak ada. Sakit. Sekejap batuk. Sekejap batuk. Tak nak ajak. Tapi bukanlah jijik dengan penyakit dia. Tapi kerana dia sakit. Dia sakit. Maka para ulama menyatakan Nabi Allah Ayub AS tidaklah kena penyakit yang munafirun yang menyebabkan manusia lari daripadanya. Jadi penyakit-penyakit yang bulak, busuk, kotor, bukan. Ini adalah ismah para Nabi. Para Nabi ini maksum daripada penyakit macam gitu. Kerana mereka Nabi. Ya mereka mungkin sakit. Sebab tu setengah ulama kata penyakit Nabi Allah Ayub ni penyakit stroke. Sebab dia tak boleh bangkit, tak boleh bangun. Diuruskan oleh isterinya bernama Rahmah. Ada setengah menyatakan itu Rahmah binti Afrayin bin Yusuf. Itu keturunan Nabi Allah Yusuf AS. Ada yang menyatakan bahawa Nabi Allah Ayub ini kena penyakit kulit. Kulit dia sakit. Maka bila dimandi, maka sembuh. Tapi ada 17 pendapat. Maka kita pergi kepada apa yang Allah sebut dalam Quran. Nabi Allah Ayub sakit. Sakit apa Allah SWT. Berapa lama? Yang saya kata 18 tahun, 17 tahun, 7 tahun lebih, 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Maka semuanya tidak ada satu riwayat yang sahih tentangnya. Tetapi Nabi Allah Ayub sakit dalam tempoh yang panjang. Namun dia bersabar. Bila Nabi Allah Ayub bersabar, apa kata Allah? Fastajabna lahu, maka kami mustajabkan doanya. Fakashafna ma bihi, kami sembuhkan apa yang menimpanya, min durrin, daripada penyakit. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan, kurniakan kembali kepadanya keluarganya. Wa mithlahum, dan segandanya. Ma'ahum rahmatan min indina, rahmat daripada kami. Wa zikra lil abidin, dan peringatan bagi setiap orang yang sabar dan beribadat pada kami. Artinya kita nak beritahu, Nabi Allah Ayub diuji untuk diangkat darjat bukan kerana dosa. Satu. Yang kedua, dekkan Nabi Allah Ayub sabar, maka Allah mustajabkan doanya. Dua. Yang ketiga, bila mana Allah uji seorang hambanya dengan ujian lalu disabar, hamba ni bersabar, Allah akan ganti lebih baik daripada apa yang hilang. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini, wa mithlahum ma'ahum, diberikan kembali kepada Nabi Ayub seganda daripada apa yang pernah dia ada. Kalau anak dia dulu 14, hidup 8 orang. Kalau harta dia dulu ada 1 trilion, jadi 2 trilion. Kalau dulu dia ada kuda 400 ekor, jadi 800 ekor. Benar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bahawa kita ni tuan-tuan, bila kita diuji dengan satu ujian, lalu kita sabar, Allah akan ganti lebih baik. Wa imma orang yang kematian suami, dia sabar, Allah ganti suami lebih baik. Wa imma orang kematian isteri, dia sabar, Allah ganti isteri lebih baik. Wa imma orang kehilangan harta benda, Allah ganti lebih baik. Wa imma orang sakit itu berbadan, Allah beri kesihatan yang lebih baik. Sebab itu bila Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bila suami dia mati, Abu Salamah, dia tak nampak ada suami yang lebih baik pada Abu Salamah. Dan memang kita gitu pun, kalau kita nampak pasangan kita baik, dah tak ada orang baik atas dunia. Laki kita je baik, bini kita je baik. Dia memang biasalah, fitrah. Itu bukan kata ngada-ngada, memang fitrahnya begitu. Jadi bila hilang pasangan, dia jadi buntu. Tiba-tiba Nabi ajar pada Ummu Salamah doa. Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah bila baca doa ni, dia tertanya-tanya. Adapun inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia faham. Kita milik Allah, pada Allah kita kembali. Adapun doa kedua, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas ujian ini, dia faham. Tapi bila sampai doa ini, wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikan aku lebih baik. Maka dia pun terdetik dalam hati dia. Ada tak orang lebih baik daripada suami aku? Terdetik, bukan dia kata, terdetik. Ada tak? Macam kita lah, kalau kereta kancil kita rosak, ada tak kereta lebih baik daripada kancil? Dah nampak kancil je. Saya tak nampak kereta lain. Tiba-tiba yang meminang Ummu Salamah ialah Rasulullah. Bukankah Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah? Jauh berkali-kali.
Dan hadis ini mengingatkan pada kita, bila mana kita sabar dengan kehilangan sesuatu, kekurangan sesuatu, apa je dalam hidup, sabar, belajar sabar macam Ayub. Melainkan Allah Ta'ala akan berikan nikmat lebih baik. Tapi tak ramai orang memilih sabar, tapi ramai memilih mengeluh. Ramai memilih untuk mengadu sana, mengadu sini. Menunjukkan rasa putus asa, seolah dirinya malang, seolah dirinya teruk. Ini bukan cara orang beriman. Kita yakin setiap ujian yang menimpa kita, Allah akan ganti lebih baik. Macam mana lebih baik? Allah kita tak tahu. Memang kita fikir sekarang macam tak nampak. Macam mana Ustaz baik? Rasa macam tak nampak je. Kerana otak kita telah diganggu oleh ujian. Manusia tuan-tuan, bila diuji atau diberi satu ujian, dia memang terganggu dengan ujian tu. Memang dia tak akan nampak. Dia akan buntu. Jarang orang yang bila diuji, dia nampak hikmah tu dengan hebat. Jarang. Orang ni tak ramai. Yang banyak nampak bila diuji pun rebah. Terus pingsan. Longgar lutut kita. Debar jantung rasa nak terkeluar Ustaz. Kena ujian ni. Baik ikut mana ni? Kok mana ikut baik? Tak nampak. Ya memang awak ni telah disibukkan dengan musibah. Sebab manusia memang datang musibah dia sibuk. Orang paling sibuk sekali siapa? Yang datang musibah paling sibuk. Orang paling sibuk bukan orang ada jawatan Pak jawatan JKK. Lepas tu Pak jawatan pengurusi. Tu bukan orang sibuk. Yang paling sibuk sekali ialah orang yang kena musibah. Dia sibuk. Sebab tu Nabi SAW ajar kita dalam menghadapi orang yang kena musibah ni dengan kita memudahkan urusannya sebab dia sibuk sungguh. Dia jadi macam buntu tak tahu. Kan itu bila keluarga Ja'far bila mati ayah mereka Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Rasulullah? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushkiluhu. Buat makanan untuk keluarga Ja'far sebab keluarganya dah sibuk dengan kematian ni. Dia sibuk. Anak sedih, bini sedih. Dia sibuk. Kamu buat makanan untuk dia. Orang-orang sibuk. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kena musibah dia sibuk, kita tolong ringankan. Hantar makanan ke dia. Tolong hantar anak sekolah ke dia. Tolong benda yang kita boleh tolong. Kenapa? Mereka sibuk memikirkan musibah. Sehingga tak reti nak buat benda lain. Dan kena musibah, dapur pun tak berasap sebab musibah. Dan kena musibah, mandi pun tak. Ni ada yang tak mandi berminggu-minggu sebab kena musibah. Tak mandi. Berok pun kat situ, kencing pun kat situ. Dia jadi sibuk. Kena ada orang tolong dia. Kena ada orang sabarkan dia. Kena ada orang yang ucap takziah pada dia. Kena ada orang gembirakan dia. Inilah orang paling sibuk dalam dunia siapa yang kena musibah. Jadi kalau kita jumpa orang yang kena musibah tapi dia tak sibuk, orang ni luar biasa sikit. Orang macam kita, macam saya dan macam tuan-tuan bila kena je musibah mesti sibuk. Tengok hilang selipar je, sibuk lah. Kenapa hilang selipar? Cleaning. Cari apa tu Ji? Selipar hilang. Sibuk hari ni. Biasa tak saya sibuk macam tu. Tengok bila kena musibah. Apatah lagi musibah yang menyentuh hati, yang menjadikan kita susah hati. Tapi ingat, baca kisah Yusuf. Sehebat mana pun musibah, kalau kita sabar gantiannya lebih baik. Percaya dan yakin. Ini telah Allah uji Nabi Allah Ayub. Dan Allah dah buktikan. Allah dah tunjukkan. Maka perlunya kita wasangka baik bila datang ujian-ujian yang kita tak suka, yang zahirnya memang tak elok, hakikatnya mungkin banyak kebaikan yang tersembunyi. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.